Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kirami wa ashabihi al-izam syai'ulillah minna lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'd. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Surau kita, Barisan Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran Surau, Tuan Imam kita, tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bersama pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kitab yang kita baca. Alhamdulillah, kita telah pun dapat kitab secara diposted dan saya telah pun menziarahi pengarang kitab, mendapatkan kelulusan dan rupanya pengurusi kita pun berjumpa juga. Alhamdulillah. Malam ni kita masuk kepada bab yang keempat ataupun tajuk yang keempat, tekun dan dedikasi dalam pekerjaan. Muka surat 29. Tekun dan dedikasi dalam pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Hadis ini ada satu lagi bentuk matan yang lain, ada sedikit perbezaan. Kalau di sini disebut iza amila ahadukum amalan. Dalam hadis yang lain menyebut innallaha yuhibbu iza amila ahadakumul amal. Dia bukan ada kesilapan, tapi kalau kita belajar bab hadis, dia berlaku di satu maknanya makna yang sama tetapi disebut sebagai maknanya nak kata macam mana, kalau nak fahamkan maknanya perawi itu mungkin dengan lain, yang perawi ni dengan yang lain, tapi makna sama. Dalam kitab ni disebut innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Bahawa Allah mencintai seseorang yang apabila ia mengerjakan sesuatu kerja, satu amal, ia laksanakan dengan cemerlang. Ayyutqinahu, dan kerja yang bersungguh-sungguh. Maknanya kalau dalam bahasa Arab itqan lah, itqan. Itqan tu maknanya bersungguh-sungguh cemerlang. Sesuai dengan Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sembilan.
Kan? Saya dulu tengok, cantik nama Itqan ni. Itqan, Institut Tahfiz Quran Negeri Sembilan Itqan. Ataupun makna bahasa Melayu cemerlang. Baik, takhrij hadis. Takhrij hadis ini termasuk dalam ilmu mustalah hadis. Kalau kita macam saya dulu ambil dalam syu'bah hadis, takhasus hadis, subjek takhrij hadis ini mesti belajar. Maksudnya kita jumpa hadis, kemudian kita kena cari dia tu sahih ke tak sahih, siapa perawi dia. Kan, tengok pula perawi itu macam mana, adil ke tak adil. Kan? Sikah ke tak sikah. Jadi mengenali silsilah itu adalah satu ilmu dipanggil takhrij hadis untuk kita kenal parti hadis itu. Di Azhar dulu saya diberikan 20 hadis dalam masa 2 minggu untuk buat satu assignment lah. Kan? Hadis tu tak sebut maknanya siapa perawi dia, apa semua. Dia tersahih ke, hasan ke, dhaif ke, dia tak sebut. Jadi kitalah yang cari, kan. Tapi ada kaedah dia. Kaedah itulah kita belajar dalam bab takhrij al-hadis. Tapi di sini dia cuma ringkaskan sekadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Aisyah. Jangan baca Aisyah. Kalau Aisyah kan bawang Melayu. Aisyah adalah orang Arab. Mus'ab bin Sabit Ibn Hibban mensikahkannya, sedangkan jamaah mendaifkannya. Ya, mungkin kita tengok, siapa yang disikahkan? Dia kata Mus'ab bin Sabit Ibn Hibban mensikahkannya. Nya tu kembali pada mana? Sedangkan jamaah mendaifkannya. Kan? Nah tu. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita ada dalam kitab Arab ni dhamir, dia panggil dhamir. Dia dhamir tu kena letak kembalinya di mana. Silap letak kembali, salahlah pahaman dia, ya. Jadi situ dia kata sikit ilmu takhrij hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Abu Ya'la ambil siapa? Abu Ya'la ambil daripada Aisyah. Okey, Aisyah. Kemudian itu Mus'ab bin Sabit Ibn Hibban, seorang ilmu hadis, mensikahkannya. Siapa yang kena sikah? Iaitu dia kata Abu Ya'la ni orang yang disikah, orang yang diyakini. Hadis itu diambil daripada Abu Ya'la ambil daripada Aisyah. Aisyah tak ada masalah. Aisyah ni orang hebat, isteri Nabi, ya. Tapi persoalan kita, Abu Ya'la ni siapa dia? Dia ni apakah dia ni adil tak, sikah tak, syaz ke? Jadi Mus'ab bin Sabit ni kata dia ni Abu Ya'la mensikahkan Ya'la ini. Ya. Jadi, sedangkan jamaah mendaifkannya, kan? Sedangkan jamaah mendaifkannya, ya. Baik. Jamaah siapa? Maknanya orang ramai lah, ya. Syekh Al-Albani berkata bahawa Al-Hakim telah mensahihkannya. Lupa saya. Dia ada sambungan. Mus'ab bin Sabit Ibn Hibban mensikahkannya. Nya tu mensikahkan, iaitu kembalinya tu kembali kepada Abu Ya'la. Dia kata hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Rasulullah. Hadis ni dia sendiri tu Abu Ya'la tu sikah. Dia ada sikah, ada syaz. Ada 3 satu lagi, sikatus sikah. Dia 3. Sikatus sikah, syaz. Kalau sikatus sikah ni memang paling tinggi lah, memang hebat lah, orang ada mantap lah, orang yang memang diyakini betul, memang adil lah. Kalau sikah tu nombor 2, tapi tetap juga hebat. Tapi kalau syaz, yang ni dianya hadis yang ambil daripada orang yang syaz, biasanya hadis itu kan dhaif. Sebab dia ada kelemahan. Mungkin hafal tak kuat. Bila hafal tak kuat, maka dia syaz. Saya ambil daripada dia ni. Abu Ya'la ni syaz. Oh, syaz ke dia? Syaz. Bila pilih syaz tu, konten yang kita ambil itu dah jadi kualiti lain. Ya, dah jadi itu lain. Okey. Tapi sini dia kata dia mensikahkannya. Sedangkan jamaah
mendaifkannya, sedangkan yang kedua tu kembali kepada hadis. Sepatutnya kalau sekiranya Abu Ya'la tu disiqahkan, hadis mesti sahih. Tapi jemaah mendaifkannya. Tak apalah, itu khilaf di kalangan. Ada sumber lain ya. Dia tak bincang detail lah itu. Syekh Al-Albani berkata bahawa Al-Hakim telah mensahihkannya dan berlaku khilaf. Ada pula seorang syekh lagi tak, dia kata hadis sahih. Jadi ada berlaku khilaf antara ada yang mendaifkan hadis, yang kita baca tadi, ada yang mensahihkan hadis. Dan disetujui oleh Az-Zahabi, As-Suyuti, ya, banyak ulama yang menyetujui hadis sahih, dia kata. Ada yang kata dhaif, ada yang kata sahih, tapi ramai yang mengatakan sahih hadis ini. Okey. Telah menisbahkan hadis kepada Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman. Syu'batul Iman baca dia. Kalau Rumi ni susah nak baca kan, sin y u a, b, al-iman. Tapi kalau Arab Syu'batul Iman. Syu'bah al-iman. Ya. Maknanya salah satu daripada unsur keimanan. Begitu juga hadis diriwayatkan oleh Al-Tabarani dalam Al-Kabir, sebagaimana disebut dalam Al-Majma'. Jadi banyaklah ulama mengatakan hadis ini, kan dia ni bagus hadis. Tak apalah, itu salah satu daripada takhrij hadis lah, ya. Kemudian kita tengok pula manaqib ataupun tengok sedikit tentang perawi hadis. Siapa perawi hadis? Bukan Abu Ya'la, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sebab siapa yang ambil daripada Rasulullah? Manusia yang mengambil pasal itu dipanggil sebagai orang yang dipanggil sebagai apa? Dia kelematan hadis, hadis itu sendiri. Tapi kalau perawi hadis, orang yang ambil daripada Rasulullah itu, iaitu isteri baginda Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Aisyah. Kita tengok sedikit tentang Sayyidatina Aisyah ini. Dianya diberi gelaran Ummul Al-Mu'minin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya anak kepada puteri kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bermakna kita faham maknanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menantu kepada Sayyidina Abu Bakar. Maknanya Abu Bakar itu menantu dia. Maknanya kalau tengok hijrah ke Madinah tu, Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Maknanya dia bersama dengan pak mentua dia. Dan itu jugalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kamcing lah kan dua kan. Itulah nama macam yang siapa lagi tuan-tuan yang kamcing dengan pak mentua ni? Siapa lagi? Piramli. Dalam ada tiga tu. Kan dia kamcing dengan pak mentua dia. Saya tak, saya hormat sangat tak berani kan. Pak mentua tidur, saya jalan perlahan ya. Piramli itu memang kancing lah. Ada kelang surau ni macam tu, tuan-tuan? Ada ya? Digelar dengan Ummu Abdillah. Diberi gelaran Ummul Mukminin tu gelaran sebagai isteri Nabi lah. Tapi dipanggil juga sebagai Ummu Abdillah. Kan? Dengan anak saudaranya Abdullah bin Zubair. Maknanya kenapa? Sedangkan dia tak ada anak nama Abdullah, tapi nama anak saudara dia Abdullah bin Zubair, maka dia dikuniahkan daripada anak saudara dia Abdullah bin Zubair, maka dia Ummu Abdillah. Tuan-tuan, kalau ada anak lelaki kata Hasan, panggil Ummu Hasan. Saya Aiman, maka nama saya ataupun nama lah gelaran saya, kuniah saya ialah Abu Aiman. Rumah saya Ummu Aiman lah. Gitulah contoh dia. Jadi kalau nak bergelaran lah, ya. Lahir di kota Mekah 4 tahun sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul. Muda lah kan? Muda sangat. Nabi 4 tahun sebelum Rasul baru dia lahir. Berkahwin dengan Rasulullah SAW di Makkah ketika berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW bersama dengannya, duduk bersama dengannya sebagai suami isteri ketika berumur 9 tahun, iaitu pada bulan Syawal selepas pulang daripada peperangan Badar pada tahun 2 Hijrah. Di sini kita kongsi sedikit ilmu, ya, sedikit perbincangan
Ada di sana, mungkin kalau tuan-tuan buka YouTube apa, jumpalah perbincangan-perbincangan yang mengatakan bahawa dianya kahwin bukannya 6 tahun tapi 16 tahun dan bersama dengan Rasulullah ketika berusia 19 tahun. Dengan hujah-hujah yang diutarakan oleh pandang itu, iaitu itulah tahap seorang wanita sesuai menjadi isteri. Jadi kalau kita pula, wah macam mana ni, kan? Kalau 6 tahun dah budak lagi, 6 tahun pun dah budak lagi, jadi macam boleh terima. Betul lah 16 tahun. 19 tahun barulah dia duduk sebagai suami isteri. Sebab dia mengkiaskan kepada uruf. Pada uruf, wanita 16 tahun, kan? Kalau 6 tahun macam dah budak. 6 tahun pun macam dah budak. Jadi, di sini saya ingin mengisi penjelasan. Tuan-tuan sekalian, pendapat yang mengatakan bukan 6 tahun tetapi 16 tahun, bukan 9 tahun tapi duduk bersama ketika berumur 19 tahun, ianya berasas kepada uruf. Pendapat itu bukan ada hadis, pada uruf. Logik akal, pada logik. Sebab menggambarkan budak-budak lagi kalau 6 tahun tu. Kalau 16 tahun, nampaklah kewanitaan dia. 9 tahun belum mampu lagi untuk mengandung. Dia kata, tapi 9 tahun memanglah. Ya, itulah pendapat yang berlegar. Kadang-kala di kalangan kita ni mungkin tidak mendalaminya, kita pun munasabah tu, kan? Ya. Okey. Yang pertamanya tuan-tuan, kita tolak dia dengan pendapat tadi logik akal, munasabah akal, kita tolak dengan munasabah akal jugalah, di samping ada hujah yang lain nanti. Kalau sekiranya Rasulullah kahwin 16 tahun, 19 tahun baru bersama, duduk sama Nabi, kenapa nak perlu 19 tahun? Kan 16 tahun tu okeylah dah. Kan? Kenapa nak tunggu? Tanya balik orang tu. Kenapa nak tunggu 19 tahun baru Rasulullah duduk sebagai suami isteri? 16 tahun tu dah kira okey. Dah matang bagi seorang, bagi tubuhnya menanggung beban menerima tanggungjawab sebagai seorang isteri dan mungkin juga bersedia untuk menjadi ibu. Kenapa nak tunggu 19 tahun? Rasanya dia tak jawablah. Okay. Namun kita sebagai Islam, kita kena menjawabnya dengan kaedah lain yang kedua pula, kaedah syarak. Tadi kaedah logik dan kaedah syarak. Hadis yang menceritakan tentang umur 6 tahun kahwin ini dan juga 9 tahun duduk sama Rasulullah ini, ianya diriwayatkan, disebut oleh Sayyidatina Aisyah sendiri. Dan ia termaktub di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Apabila hadis itu ada pada Sahih Bukhari, ada pada Sahih Muslim, ianya dirawikan oleh Syaikhaini, dua ulama hadis yang hebat. Dan ranking paling tinggi sekali. Lepas Quran, hadis itulah. Lepas Al-Quran, hadis. Hadis itu ialah hadis yang dirawikan oleh dua orang ulama hadis. Muttafaqun alaihi. Ataupun maknanya Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Boleh jumpa dalam kitab Muslim dan boleh jumpa pada kitab Sahih Bukhari. Mana kitab yang paling tinggi. Dan Sahih ini, hadis Sahih ini, iaitu ada 4 perkara yang kita tak boleh tolak. Sumber hukum yang qat'i, yang tidak boleh ditolak. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Ini jumhur ulama. Jadi maknanya keempat-empat ini adalah pendapat jumhur ulama. Ijma' maksud saya. Ijma' ulama, bukan jumhur. Ijma' ulama. Ijma' ulama 4 perkara jangan ditolak. Quran, hadis yang sahih, ijma' ulama dan juga qiyas. Sedangkan hadis yang mengatakan aku dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur aku 6 tahun dan aku bersama dengannya ketika berumur 9 tahun. Jadi dia duduk, hadis ini sahih, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Maka kita orang Islam yang beriman tidak boleh menolaknya lagi. Itu yang pertama. Hujah kita yang ketiga pula, hujah logik juga. Baik. Jangan kita menisbahkan kepada 6 tahun itu kepada uruf bangsa.
Orang Melayu 6 tahun memanglah. 9 tahun memanglah 9 tahun. Kan? 16 tahun belum ngerti masak lagi. Asyik berwasap je. Lapu tak berasap, dia yang berwasap. Tetapi cuba kita baca tentang kajian-kajian pandangan ulama-ulama hal itu mengatakan bahawa bagaimana batang tubuh kematangan Sayyidatina Aisyah. Di sini mungkin kita kena tengok. Ya. Sebenarnya Allah telah menganugerahkan kematang yang tinggi kepada batang tubuh Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga manusia yang berbangsa Arab ini cepat matang tubuh. Saya sebut matang tubuh. Bukan batang tubuh ya. Bukan batang tubuh, matang tubuh. Orang Arab berbeza dengan orang Melayu. Orang Melayu matangnya tubuh mungkin 15, 16 itu benar. Okey, jadi itu banyak dibincangkan oleh ulama bahawasanya tubuh orang Arab termasuk Sayyidatina Aisyah adalah matang pada tubuhnya. Okey, itu. Dan hujah kita yang keempat juga di sana adat, ya, uruf orang Arab zaman itu ianya tidak menganggap sebagai satu kesalahan pada adat Arab jahiliah, ya, mengahwini usia anak yang muda. Tapi mesti matang dia punya batang tubuh. Okey, itu yang kita boleh fahami daripada hadis ini bahawa 6 tahun. Jadi bermakna kita tak bolehlah mempertikaikan 6 tahun dia kahwin, 9 tahun menjadi seorang isteri yang dah matang tubuh kerana ada faktor tadilah. Ya, faktor tadi. Jadi yang paling kuat tadi syarat lah mana kita tolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usianya 18 tahun. Bila Rasulullah wafat usianya ini satu lagi. Kalau kita terjemah kitab tak boleh itu. Sebab bila terjemah kitab nya tu kena sebut namanya. Patutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usia Aisyah 18 tahun. Baru boleh. Barulah orang faham. Tapi sini Rasulullah wafat ketika usianya 18 tahun. Confuse nanti. Apa tu nak faham? Kan? Jadi terbalik. Jadi mungkin kelemahan ada sikitlah kalau segi bahasa Melayunya, sebab kitab bahasa Arab diterjemahkan domain tu kena diterjemahkan juga. Jadi kalau kita nak baca situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika usia Sayyidatina Aisyah 18 tahun. Ya. Dan hidup selepasnya selama 40 tahun. Lama juga. 18 tahun dia telah pun menjadi janda kerana suaminya Rasulullah meninggal. Kemudian lepas tu 40 tahun dia barulah meninggal. Salah seorang isteri Rasulullah yang sangat faqih, alim, cerdik dan banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 1210 hadis. 1210 hadis. Kan? Itu tak banyak hadis kan? Dia dalam kepala lu boleh minta bila-bila. Bila minta dia akan keluarkan hadis itu. Mana hafal kepala dia. Meninggal dunia di kota Madinah pada tahun 57 Hijrah. Abu Hurairah menyembahyangkannya. Mana imam jenazah itu iaitu Abu Hurairah yang pada masa itu menjadi gubernur di kota Madinah pada zaman pemerintahan Marwan bin Al-Hakam. Ini maknanya seorang wanita yang hebat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kuat hafalan dia. Baik. Kita tengok dia punya pengajaran hadis, ini pun kita boleh baca, kalau tak habis pun tak apa. Cuma saya nak ambil sedikit daripada Al-Quran itu. Menyebutkan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam sunnah kehidupan. Bila sebut sunnah, dia bukannya sunat. Sunnah ni ya, ada dua. Sunnah ada dua. Pertama dia punya sunnatullah.
Sunnatullah maknanya benda itu berlaku ikut yang disunnahkan oleh Allah. Contohnya apa? Api ditemukan dengan kertas, maka sunnahnya terbakar. Itu Allah yang mensunnahkan begitu. Api pula kalau kita masuk habis kan. Baik. Satu lagi dia tak panggil sunnah, tapi tak sunnah juga, kehendak Allah juga, iaitu dipanggil ataupun dipanggil qudratullah. Ataupun dipanggil juga sebagai dinullah. Maknanya satu benda ikut kehendak Allah. Sunnah tetap ada, tapi kadang sunnah tak berlaku. Dianya berlaku ikut kehendak Allah. Contohnya Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ke dalam api yang besar. Kalau ikut sunnatullahnya, api sifatnya membakar. Tapi waktu itu berlaku qudratullah. Kan? So itulah ilmu tauhid kita akan belajar. Qudratul insan, satu kalimah. Satu lagi kita akan belajar qudratullah. Saya mengajar di masjid di Surau Jamaliyah. Sekarang ini tajuk dia dua, iaitu qudratul insan dan qudratullah. Ada kudrat maknanya manusia dan kudrat Allah. Kan? Baik. Jadi sunnah kita, sunnah kehidupan, bahawa kejayaan itu adalah hasil kerja tekun dan dedikasi. Jadi berjaya tak berjaya ikut sunnahnya ialah bergantung pada ketekunan. Rajin insya-Allah kan, kalau malas adalah, tapi kadang-kala rajin kita tu macam dapat banyak tapi akhir tak ada kan, sebab ikut juga kepada kehendak Allah. Kalau ikut sunnatullahnya yo. Saya cerita tuan-tuan, saya lepas pencen keluar duit ternak ikan, gali kolam kan, bagi makan semua tu, ambil nasihat daripada pakar universiti UPM, bimbing ikan tu macam mana semua ikutlah tuan-tuan kan. Satu kolam tu buka dia kata kena letakkan apa tu, jaga memerang pengen makan, letakkan apa tu pagar elektrik, jarak dia kena ikut supaya tak masuk memerang tu. Burung pun apa tu raja udang kata yang sembah-sembah ni, kata saya Yusifu, dia kata ustaz kena pasang lingkupkan kolam tu dengan jaring supaya dia tak masuk, lingkupkan kolam kelambu apa tu. Maknanya itu sunnatullah, mana ikut sunnah dia. Sampai habislah 80,000 kan. Tapi 80,000 tu bukan baru tu, banyak lagi sebelum tu lah. Jadi itu. Jadi dianggarkan kata ustaz akan dapat nanti lebih kurang dalam 10 tan. Waktu itu di Perak, telah datang tengok, dia minta ikan hidup, dia akan ambil satu tan RM9, 1 kilo RM9. Dia minta seminggu 1 tan. Memang saya dah terbayang lah. 10 tan tu apa tuan-tuan? 90,000. Maknanya daripada awal dulu habis ni, lepas tu boleh cover tu lubang. Datang banjir tuan-tuan, di kaki, banjir tu datang diharut je sampai melaut sawah tu. Habis ikan 10 tan. Ayam pun 2 ekor habis tuan-tuan. Jadi maknanya kalau tengok skill kerjanya, ya, tapi kita ingat qudratullah, kehendak qudrat Allah. Langsung berhenti. Baik. Tapi tuan-tuan memanglah saya rasa itu teguran. Sebab bila saya dah mula satu kolam, tu 2 kolam, 3 kolam, dah jual lah sebelum tu dah. Akhir dah 5 kolam dah. Lepas tu dah bololah ayam 20 ekor, kambing dah ada 70 ekor tuan-tuan. Adalah surau yang tak ustaz tak mengajar, itu tak payah mengajar surau orang. Tak payah dia surau, saya tak payah Tuhan, maaf-maaflah saya tak payah dia surau lah. Sekali dihajar ke Tuhan kan, kau malah dia surau kan, tu saya akan balik surau, boleh mengajar lah. Kalau tidak dulu jadi saudagar kambing, buat susah. Rupanya Allah Ta'ala nak kita jadi orang surau, macam surau. Baik. Petunjuk dan hidayah Allah itu sendiri adalah hasil daripada jihad. Memang hasil jihad kita kan. Kalau dalam Arab dipanggil jihad lah.
kan, berjihad, maknanya bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, kan? Dan orang-orang yang berusaha berjihad dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan tunjukkan pada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, bersama-sama orang yang sentiasa memperbaiki amalannya. Kerana situ maknanya yang Quran itu tentang bersungguh-sungguh. Apa saja tuan? Apa kita buat isi bersungguh-sungguh. Kan? Saya dululah sungguh tuan. Saya tak seorang, saya ajak kawan tuan. Ada kawan tu dia Datuk Rusli. Orang hebat Datuk Rusli ni tuan. Dia adalah ada pengusaha ladang musang king di Kelantan. Datuk Bat, dia ada sangkar ikan dia di Pahang tu. Dan ada pula kolam dia, kat kolam di Jeli tu. Razak ni pula pengedar penternak kerang di Selangor. Ada seorang Ustaz Zamani. 3 orang memang power ni, seorang tu yang tak power. Jadi saya telah pun meletakkan keyakinan yang tinggi pada 3 orang ni. Dia ni kan hebat. Saya lupa Tuhan. Saya lupa Ta'ala. Kita lupa pada kudrat. Yakin 3 orang ni. Kenapa saya buat 3 orang ni? Sebab dia ni orang yang dah lama. Sekali belanja sama keluar lah. 80,000 tu bukan seseorang. Habis tuan. Bila habis tu, dia ajak saya pergi buat, dia kata, Ustaz, ada lagi ni, dia kata, saya dapat projek dekat Sabah, dia kata, dia kurang 50 hektar, dia kata, ladang musang king. Jom Ustaz. Dia tak apalah kau ni. Kan? Saya kata tak naklah tu. Saya tak ada kemampu lagi dah. Tapi kalau lah besok berjaya musang king Sabah tu, temonong saya tu enggak. Kan? Dia pun ajar kan. Wallahu a'lam, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti dulu, nanti sambung pada seterusnya pada muka surat selanjutnya 231. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashian wa ibadatan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi